Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-Nya. Kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk di dalam kuliah maghrib kitab Midrajul Fawatih. Dan pada hari ini kita sambung lagi kuliah kita di muka surat yang ke-519, hadis yang ke-232 kurungan 35, iaitu sesuatu yang bertajuk sesuatu yang ingin disampaikan mestilah diyakini. Maksud dia sesuatu ilmu, sesuatu hadis yang ingin disampaikan sebagai hadis, maka kita perlu meyakini status hadis tersebut supaya kita tidak termasuk di dalam ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wa bihi qala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul haditsa anni illa ma alimtum. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmizi. Yang bermaksud Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berjaga-jaga, maksudnya berhati-hati daripada meriwayatkan hadisku, melainkan jika kamu meyakininya. Kerana barang siapa yang sengaja melakukan dusta terhadapku, maka hendaklah dia menempah tempatnya di dalam neraka. Hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Jadi sengaja melakukan dusta terhadapku, terhadap Nabi, sesuatu yang bukan hadis, dia mengatakan itu adalah hadis Nabi, mereka ciptakan, memandai-mandai. Warawahu Ibnu Majah an Ibni Mas'ud wa Jabir wa lam yuzkar ittaqul haditsa anni illa ma alimtum. Di dalam riwayat Ibnu Majah meriwayatkan hadis di atas daripada Ibnu Mas'ud dan Jabir, beliau tidak menyebut berjaga-jagalah daripada meriwayatkan hadisku, melainkan jika kamu meyakininya. Jadi ada sedikit perbezaan pendapat, sedikit perbezaan riwayat lah daripada dua hadis ni. Seperti mana yang telah saya jelaskan pada kuliah pada minggu lepas, bahawasanya ada hadis-hadis yang mana berbeza daripada sudut lafaznya, tetapi makna dan maksudnya sama. Ini dipanggil riwayah bil makna, meriwayatkan sesuatu riwayat, sesuatu hadis dengan makna ataupun dengan maksud yang sama, maksud dia sama. Ia dihukumkan oleh jumhur ulama sebagai harus, dengan syarat orang yang meriwayatkan, yang mendengar hadis tersebut memahami maksud hadis tersebut, memahami bahasa Arab, memahami hadis tersebut, maka ia diharuskan. Walau bagaimanapun, al-afdal, yang terbaik ialah meriwayatkan hadis
seperti mana kama sami'a, seperti mana yang didengari. Dan yang paling terbaik adalah meriwayatkan hadis dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hadis pun dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita semua nak memahami lafaz-lafaz yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan lain melainkan kita perlu faham bahasa Arab dan perlu belajar bahasa Arab. Semua orang perlu belajar bahasa Arab. Memang ada dalam hadis Rasulullah sarankan kepada kita, ahibbul Arab, ta'allamul Arabiyyah. Kasihi orang Arab dan belajarlah, ta'allamul lughatal Arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Nabi sarankan kalau mampu belajarlah bahasa Arab. Kalau orang betul-betul ada talab dan ada keyakinan, Masya Allah, insya Allah, Allah akan buka jalannya. Yang penting jangan malu. Kalau nak belajar bahasa Arab ni dia agak susah sikit lah. Dia ada ilmu nahu, ilmu saraf. Dia lebih susah daripada bahasa Melayu, lebih susah daripada bahasa Inggeris. Tapi jika benar-benar minat, insya Allah, Allah akan mudahkan. Dan saya memang ada berjumpa dan mengenali lah beberapa sosok tubuh yang mana latar belakang pengajian ni belajar di belajar akademik, belajar di Europe, belajar di Amerika, belajar doktor kan. Dan bahasa Arab ni bukan bidang mereka. Tetapi mereka belajar bahasa Arab daripada keinginan mereka ketika mereka telah tua. Umur dah 50 tahun, 60 tahun dah pencen. Menghadap ustaz belajar bahasa Arab. Dan mereka sekarang sudah fasih berbahasa Arab, sudah fasih bercakap Arab. Usaha yang bersungguh-sungguh yang bertahun-tahun sudah memahami bahasa Arab. Kenapa? Maksud belajar bahasa Arab itu kerana ingin memahami bahasa Allah, bahasa Al-Quran, ingin memahami bahasa Nabi, iaitu bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa syurga, insya-Allah. Dan Allah SWT akan menjadikan semua ahli syurga nanti boleh bertutur dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, jika sekiranya hadis tu kalau kata diterjemahkan dalam bahasa Melayu sekalipun, ia dah bukan lafaz Nabi yang sebenarnya. Buat bahasa Melayu. Cuma ia memberi maksud yang sama seperti mana dalam bahasa Arab tu. Jadi daripada konsep itulah kata ulama meriwayatkan hadis dengan lafaz yang berbeza tapi maksud dan makna dia sama, tidak berubah, maka ia adalah harus dibenarkan di sisi hukum syarak. Mengikut pendapat jumhur, majoriti kebanyakan ulama, ia tidak ada masalah. Yang penting orang yang mendengarnya memahami hadis tersebut, memahami bahasa Arab, memahami hadis tersebut yang merupakan lafaz asal yang didengarinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak betul faham hadis lafaz tutur Rasulullah, tidak ada jalan lain melainkan kena tahu bahasa Arab dan belajar mempelajari bahasa Arab. Dan di sini hadis yang kita bacakan pada hari ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka-mereka yang mana suka tidak mengambil berat dalam periwayatan hadis ataupun suka meriwayatkan hadis tanpa ada usul periksa tentang kesahihan sesuatu hadis. Kita ni kalau tak tahu lebih baik diam. Jangan suka berkata-kata. Tak tahu lebih baik diam. Ulama-ulama terdahulu kadang-kadang mereka nak mentashihkan satu hadis tu, mereka sanggup berjalan berbulan-bulan, berminggu-minggu, ribuan batu kilometer nak mencari tok guru semata-mata nak cari satu hadis ataupun nak mentashihkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan begitu jauh nak benarkan satu hadis sahaja. Bagaimana? Mereka dengar satu hadis tapi mereka tak pasti adakah hadis ni benar ataupun tidak. Jadi mereka tanya ulama-ulama, daripada mana kamu mendengar hadis ini? Dan siapa orang lain, ulama lain yang mendengar hadis ini daripada sahabat atau daripada Rasulullah? Siapa yang mendengar? Riwayat ni daripada susu galur sahabat ni, tabi'in ini. Tapi ada sahabat dan tabi'in lain yang mendengar juga.
Sipulan bin Sipulan namanya. Sahabat sekian dan sekian. Dia tinggal di mana? Oh, tinggal daripada Kufah. Oh, dia tinggal di mana? Dia tinggal dekat Syam. Mereka akan menempuh perjalanan berbulan-bulan semata-mata nak dengar satu hadis tu, nak mentasihkan satu hadis. Sampai saja mereka tanya, oh, betul tak tuan pernah mendengar hadis ni daripada Rasulullah ataupun daripada sahabat? Betul, benar tak tuan pernah dengar hadis ini? Dan perkara ini banyak berlaku pada zaman dahulu. Sebab itulah ulama-ulama dahulu mereka begitu yakin. Begitulah juga di kalangan para sahabat juga wujud amalan-amalan seperti ini. Iaitu bila mereka mendengar satu hadis dan yang jarang didengari, mereka akan minta tashih, akan tanya pada sahabat-sahabat yang lain untuk menguatkan status hadis ataupun riwayat tersebut. Kan, sebagai satu contohlah, saya biasa dengar satu kisah antara salah satu daripada amalan sunnah yang diajar oleh Nabi SAW ialah bila kita datang ke rumah orang, kita beri salam. Kita beri salam sebanyak 3 kali sahaja. Jika sekiranya tuan rumah tidak menyahut salam, maka kita keluarlah daripada rumah tersebut. Kan? Maknanya tuan rumah mungkin tak bersedia ataupun tengah berehat ataupun tiada di rumah dengan sangkaan yang baiklah. Suatu hari, satu orang sahabat yang lain telah datang ke rumah Sayyidina Umar dan beri salam 3 kali. Lepas beri salam 3 kali, sahabat tu pun beredar. Sedangkan pada salam yang ketiga tu Sayyidina Umar dah bersiap-siap. Jawab salam, dah keluar daripada rumah. Dia keluar daripada rumah, dia tengok sahabat tu dah balik dah. Dah pergi jauh dah. Nak panggil pun tak ada. Jadi Sayyidina Umar rasa macam tekilan jugalah. Awak hang tak mau tunggu aku. Macam itulah. Maka pada keesokan harinya Rasulullah telah berjumpa dengan sahabat tersebut. Sayyidina Umar telah berjumpa dengan sahabat tersebut dan bertanya, "Tuan, kenapa datang ke rumah saya kemarin? Semalam datang ke rumah saya beri salam. Lepas 3 kali bagi salam tuan balik. Tak tunggu pun saya sekejap." Maka sahabat tu beritahu, ini adalah sunnah. Rasulullah tak mengajar kepada kami sunnah bagi salam 3 kali dan beredar jika tidak dijawab. Maka Sayyidina Umar telah marah, betul ke ini satu sunnah? Maknanya kadang-kadang ada sahabat Nabi pun, kadang-kadang ada satu-satu sunnah tu mereka tak dengar ataupun tak tahu amalan tu daripada Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu telah kata pada sahabat tersebut, jika benar ia sunnah, aku minta saksi daripada kamu. Siapa yang mendengar ataupun melihat amalan yang daripada Rasulullah? Mungkin masa tu Rasulullah dah wafat. Sayyidina Umar tanya lagi pada para sahabat yang lain, siapa pernah mendengar atau melihat amalan ini daripada Rasulullah? Aku nak tahu. Maka sahabat-sahabat lain, mereka telah mengakuinya, ya, amalan ini ada dibuat oleh Rasulullah dan disarankan oleh Rasulullah. Maka di sinilah amalan kebiasaan para sahabat, mereka sentiasa mencari ataupun menuntut keyakinan di atas satu-satu hadis yang didengarinya, yang dilihat amal perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka yakin. Bila yakin, maka mereka akan meriwayatkan hadis tersebut kepada murid-murid mereka dengan penuh yakin ini ialah amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan daripada Rasulullah. Kadang-kadang banyak perkara yang kita dengar, kita tak yakin, kita tak boleh nak cerita. Tapi bila kita yakin, kita boleh cerita pada orang, ini adalah amalan sunnah. Dan antara amalan sunnah yang lain, dalam kita biasa dengar kan, ulama-ulama cerita pada kita, kalau kita minum air, tiba-tiba lalat hinggap dekat air tersebut, apa kita perlu buat kan? Kita perlu tenggelamkan lalat itu dekat dalam air tersebut. Lepas tu kita keluarkan dan buang. Ini amalan sunnah dan Nabi perintahkan supaya buat macam tu. Kerana sabda Rasulullah bahawa yang mafhumnya lebih kurang, sebelah kepaknya tu ada penawar dan sebelahnya ada racun. Bila dia jatuh tu, biasanya dia akan kena pada kepaknya yang belah racun. Maka kita perlu tenggelamkan semuanya supaya dibel dengan penawar tersebut. Selepas ditenggelamkan keseluruhan lalat tersebut, maka diangkat dan dibuang. Diangkat dan dibuang. Maka
Hadis ini juga adalah merupakan hadis Nabi SAW. Ada riwayatnya dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau Sahih Bukhari ini kita yakinlah dia adalah amalan yang betul daripada Nabi ataupun saranan ataupun suruhan yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebahagian ulama mereka ihtiyat. Ihtiyat maksudnya berhati-hati. Berhati-hati. Sesuatu amalan, sesuatu perkara yang baik tersebut, mereka tahu itu adalah hadis Nabi, cuma mungkin mereka belum betul-betul yakin. Mereka tuturkan itu hadis Nabi disebabkan takwa dan hati-hatinya mereka itu, mereka tidak mahu menyebut itu adalah hadis Nabi. Seolah-olah mereka mengatakan amalan tu daripada diri mereka. Tapi sebenarnya amalan itu adalah hadis, perbuatan Rasulullah, tapi mereka tak sebut hadis Nabi. Ini dikarenakan kerana takwa mereka, takut mereka. Sedangkan itu juga tidak salah, tidak ada masalah. Jangan yang bukan hadis kita kata hadis itu yang salah. Tapi kalau hadis dia tak mahu mengatakan itu hadis kerana takut dan takwanya, itu tidak ada masalah. Kalau dia yakin itu hadis, tidak ada masalah, dia declare ini sebagai hadis untuk menguatkan lagi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, saya pun pernah mendengar kalam-kalam daripada ulama, yang mana apabila kita mendengar kalam-kalam ulama di dalam bayan ataupun di dalam ceramah, kita mendapati kebanyakan perkataan-perkataannya adalah merupakan hadis-hadis, nasihat-nasihat Rasulullah sebenarnya. Tapi dia tak sebut. Dia kata seolah-olah perkataan itu daripada diri dia sendiri, sedangkan itu adalah hadis. Ini kerana apa? Kerana dia tidak mahu tergolong dalam golongan yang mana masuk menyediakan tempatnya dalam neraka kerana ketakwaannya. Walaupun tu benar hadis, ia benar hadis, tak salah pun kalau dia declare itu hadis, tapi kerana takwanya dia tak sebut. Itu tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlulah berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kebanyakan ulama mensarankan kepada kita bila kita nak menterjemahkan sesuatu hadis di dalam bahasa kita, bahasa Melayu, dan nak menjelaskan, membacakan hadis tersebut, maka yang sebaik-baiknya kita mengatakan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik daripada kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian dan sekian. Itu lebih baik. Sebab kalau kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian, terjemahan tu mesti tepat betul-betul macam mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itulah, ataupun lafaz tu sebaik-baiknya mesti tepat, ataupun tidak lari maksud dan maknanya seperti mana yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas dasar berhati-hati dan ihtiyat, maka ulama mengajar kita mengatakan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan saranan ulama mafhum? Mafhum itu maksudnya adalah apa yang dapat kita faham, dan ia diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia bila kita sebut apa yang kita dapat faham diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia lebih baik. Maknanya kalaulah kata ada sedikitlah berlebih kurang, tapi makna dan maksudnya tak lari, insya-Allah ia dimaafkan, kerana kita tidak secara tepat mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, sebiji seperti ini. Cuma kita mengatakan apa yang kita dapat faham daripada hadis Nabi. Itu pengertian mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saya kata di sini riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud dan Jabir. Beliau tidak ada menyebut dalam riwayatnya, yang kita dapat fahami mafhumnya adalah berjaga-jagalah daripada meriwayatkan hadisku melainkan jika kamu meyakini. Ataupun kita riwayat hadis yang asal tersebut, Sayyidina Ibn Abbas menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya.
yang mafhumnya. Yang mafhumnya maksudnya yang kita dapat difahami daripada maksud hadis tersebut. Hendaklah kamu berhati-hati, berjaga-jaga daripada meriwayatkan hadisku, melainkan jika kamu meyakini barang siapa yang sengaja melakukan dusta terhadapku, maka hendaklah dia menempah tempatnya di dalam neraka. Maka kita kata mafhum difahami daripada hadis Nabi, seperti itulah daripada matan asal, lafaz asal dalam bahasa Arabnya. Jadi maksud di sini, kalau nak menceritakan hadis, biarlah kita meyakininya. Bukan tidak boleh menceritakan langsung. Alim tu memberi makna yakin. Tetapi jika sekiranya, walaupun tidak betul-betul yakin, jika sekiranya sudah sampai pada tahap zannul ghalib. Sudah sampai pada tahap zannul ghalib. Zannul ghalib maknanya hampir kepada yakin. 90%, 99% hampir kepada yakin pun sudah boleh kita riwayatkan mengatakan itu adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah. Selagi mana tidak syak. Hadis mutawatir dan hadis yang masyhur adalah yakini. Cuma hadis mutawatir dan masyhur ni dia tak terlalu banyak. Tak banyak. Hadis-hadis yang familiar lah orang kata, yang masyhur dan juga mutawatir. Hadis ahad adalah dhanni. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu turuk. Satu turuk maksudnya satu jalan riwayat, walaupun dia adalah sahih. Walaupun dia adalah sahih. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah kita mempelajari ilmu mustalah hadis. Apa ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah hadis ni ialah ilmu untuk kita mengenali istilah-istilah yang digunakan dalam meriwayatkan hadis. Ramai orang dia telah menyalahfahamkan istilah-istilah tersebut, sehingga dia telah menyampaikan ilmu yang salah dalam kalangan umat Islam, dan ilmu yang mengelirukan dalam kalangan umat Islam. Ramai yang macam ni. Sebagai contohlah tuan-tuan, hadis sahih. Hadis sahih. Apa yang kita faham tentang hadis sahih itu? Apa yang kita faham tentang hadis sahih? Jadi kalau orang yang tidak menuntut ilmu mustalah hadis, mereka akan memahami hadis sahih itu ialah hadis yang betul-betul sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hadis tu bukan sahih, tidak mencapai darjat sahih, maka dia bukan hadis Nabi, dia bukan daripada Nabi. Ini kalau orang tak mengaji ilmu mustalah hadis, kemungkinan mereka akan faham macam ni. Sebab apa? Lawan kepada sahih adalah fasid. Lawan kepada sahih adalah fasid. Dia punya different dia. Lawan dia adalah fasid. Fasid ni hadis yang rosak, hadis palsu, tak boleh pakai. Kan? Yang sahih dia boleh pakai. Ini kerana mereka memahami sahih itu daripada sudut lughah, daripada sudut bahasa. Maka kalau tak sampai darjat sahih, tak boleh pakailah hadis tu. Sedangkan tuan-tuan, kefahaman ini adalah salah, tak betul sama sekali. Tak betul, salah. Yang sebenarnya, jika sekiranya hadis tersebut tidak mencapai darjat sahih, tidak semestinya hadis tersebut tak boleh pakai. Mungkin boleh pakai lagi, kalau tak capai darjat sahih. Sahih ni adalah istilah ulama hadis, mustalah hadis mengatakan sahih ni apabila hadis ni menepati 3 syarat. Ada sahaja 3 syarat, maka dia dah dikira sahih. Yang pertama sekali, ada ratu ruwat, iaitu perawi-perawi hadis ni semua adalah adil. Perawi-perawi itu adil. Guru kepada guru, sampai sahabat, sampai Rasulullah, semua penama-penama tu dikenali dan diketahui mereka ni adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang adil.
telah dikenali cara kehidupannya, bagaimana pengamalan Islamnya, bagaimana orangnya, Masya Allah. Semua ditahu, dikenali. Yang kedua, muttasilus sanad. Yang terakhir, ulama yang terakhir meriwayatkan hadis itu, contohnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu yang terakhir sekali, yang sebelum dia bukukan. Dia telah menyebut nama guru dia kepada gurunya secara muttasil. Muttasil maksudnya bersambung-sambung tanpa menggugurkan satu nama pun. Jadi nak tahu dia punya silsilah ni dengar daripada guru ni, daripada guru ni, daripada guru sampai kepada sahabat dan Rasulullah. Kadang-kadang dia ada 4 nama, kadang-kadang ada 3, paling kurang 3 nama lah. Sulasi ada beberapa hadis saja, sulasi, ada hadis sulasi 3 nama. Kebanyakannya adalah 4, 5 ataupun 6. 5 dan 6 tu banyak. Imam Bukhari belajar daripada guru ni, guru ni, guru ni. Contohnya dia belajar daripada Imam Humaidi. Imam Bukhari belajar daripada Nafi'. Nafi' belajar daripada siapa? Daripada Ibrahim Nakhai. Daripada siapa? Sampailah kepada sahabat. Daripada Taus sampai kepada sahabat Abu Zar contohnya, ataupun Salman Al-Farisi, ataupun Anas bin Malik, sampai kepada Rasul. Itu contoh. Jadi mana je riwayat. Jadi dalam ulama mustalah ini dia akan mengkaji setiap nama ni, antara nama ni dia mesti hidup sezaman, ataupun ada tempoh yang mana 5 tahun 10 tahun mereka pernah hidup sezaman, dan di situ ada apa, kalau syarah hadis sahih itu sudah memadai imkanul liqa'. Mana dia ada kemungkinan mereka tu bertemu. Tapi kalau Imam Bukhari punya syarat dia lebih ketat lah. Dia syarat Imam Bukhari subutul liqa'. Subutul liqa' memang sabit antara murid ni dan guru ni pernah bertemu. Sehinggalah kita kata munasabah. Orang ni belajar dengar hadis daripada orang ni daripada orang ni sehingga sampai kepada Rasulullah. Makna dia tidak ada satu nama pun digugurkan. Kalau seandainya satu nama tu digugurkan, makna dia diriwayatkan daripada satu orang tu daripada datuk guru orang panggil. Guru tu macam bapak dia, tapi ni dia langkah satu nama dia pergi kepada datuk terus. Faham tak? Sedangkan dia dengan yang atas tu dia tak pernah belajar, tak pernah berjumpa, tak pernah bertemu, bukan sezaman pun. Mungkin orang tu dah meninggal barulah dia lahir, lepas 5 tahun dia. Sebenarnya di tengah-tengah tu ada satu nama tapi tidak disebutkan. Jadi bila nama tu tak disebutkan, maka syarat muttasilus sanad tu tidak menepati. Maksudnya sepatutnya sanad tu dia kena ada wujud semua. Maka disebut secara jelas, dikenali penama-penama itu, dikenali mereka ni semua adalah orang yang adil. Lepas tu sanad tersebut disebutkan secara ittisal, bercantum, tidak digugurkan walaupun satu nama, penama perawi-perawi tersebut rijalul hadis dipanggil. Maka itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tamamud dhabti, iaitu setiap daripada perawi ini bukan sahaja dia adil, bahkan dia juga mesti menepati syarat ingatan yang kuat, memiliki hafazan dan ingatan yang kuat, dhabit yang kuat. Makna dia kalau kata salah seorang tu tiba-tiba dia nyanyuk, hilang ingatan, cakap pun banyak tak betul, tersasul sana tersasul sini, lupa itu lupa ini, sampai benda tu orang tahu, maka tamamud dhabti itu tidak menepati syarat. Maka bila ada 3 syarat tersebut, maka hadis tersebut adalah statusnya adalah istilah dipanggil sahih. Dari segi istilahnya, satu hadis itu dipanggil hadis sahih. Status dia adalah sahih. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kadang-kadang ada satu hadis tu semua dah cukup syarat, cuma ada salah seorang daripada perawi itu ingatan dia agak lemah. Maka dia akan turun kepada darjat hasan yang lebih kurang sikit. Ataupun ada satu perawi itu yang tidak berapa dikenali, majhul. Jadi di situ tak tahu dia punya adakah dia adil ataupun tidak. Maka dia jatuh kepada dhaif pula.
Kan? Jadi daripada perkara-perkara ini, jadi walaupun hadis tersebut dia hasan, dia dhaif, tetapi jika sekiranya hadis dhaif tu riwayat dia tu banyak, perawi turuk dia tu banyak, dia boleh naik darjat menjadi hasan li ghairihi. Kalau hadis yang hasan tersebut perawi dia tu banyak, turuk dia jalan silsilah sanad tu banyak, maka dia boleh naik darjat menjadi sahih li ghairihi. Jadi maknanya hadis yang hasan pun dia boleh naik darjat menjadi sahih. Jadi hadis sahih ni, kalau kata hadis sahih ni dah kira kuat dah ni sebenarnya. Jadi ada tak tuan-tuan hadis yang lebih kuat daripada hadis sahih? Maka kata ulama ada, iaitu dipanggil hadis masyhur. Ada tak hadis yang lebih kuat daripada masyhur? Ada, iaitu dipanggil mutawatir. Mutawatir ni yang paling kuat lah. Tak ada orang boleh challenge, tu paling kuat. Hadis mutawatir ni tak banyak. Kebanyakan hadis mutawatir ni hadis-hadis yang familiar yang kita biasa dengar lah. Macam hadis-hadis tentang rukun Islam, rukun iman. Kan? Itu semua mutawatir belaka. Hadis-hadis yang jarang dengar ni hadis juga. Hadis kadang-kadang dia status dia sahih juga. Tapi dia tak capai mutawatir lagi. Hadis masyhur pula. Hadis yang memiliki 2 ataupun 3 turuk. Dan turuk 2-3 turuk tu adalah merupakan turuk maksudnya jalan silsilah silsilah sanad perawi-perawi itu. 2 dan atau 3 turuk ni adalah turuk yang sahih belaka. Maka ia sudah mencapai darjat masyhur. Jadi kekuatan masyhur ni adalah lebih kuat lagi lah daripada yang sahih. Sahih tu satu turuk tu dah memadai dah. Tapi kuat lagi kalau satu turuk tu dia ada turuk yang lain, ada silsilah yang lain. Masya-Allah. Dan silsilah yang lain tu pun menepati syarat sahih juga. Maka kalau 2-3 tu, maka dia telah naik pada darjat masyhur. Masyhur ni masyhur dari segi istilah. Dan jika sekiranya dia mencapai satu tahap lagi, kata ulama, kebanyakan ulama mustalah hadis mengatakan 4 turuk, dan keempat-empat turuk ni jalan silsilah sanad sahih tersebut. Contohnya 4 orang ulama, Imam Bukhari riwayatkan hadis yang sama, Imam Muslim riwayatkan hadis yang sama, Tirmizi, Abu Daud riwayatkan hadis yang sama. Jadi 4 turuk. Lepas tu Imam Bukhari dengan guru-guru dia, Imam Tirmizi dengan guru-guru dia, Nasa'i dengan guru, Abu Daud dengan guru dia. Semua sampai kepada 4 sahabat yang berlainan. Semua turuk ni semuanya adalah nama-nama yang berlainan, dan setiap nama ni semua yang sahih belaka, yang tamam mendapati kuat ingatan belaka, yang tidak ada terputus sanad mutasabih, disebut setiap namanya sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah, dan sahabat yang mendengar tu pula ramai sahabat yang meriwayatkan dan mendengarkan hadis tersebut, dan sampai kepada Rasulullah paling kurang 4 turuk tersebut. Maka hadis tersebut telah mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ni adalah tahap yang paling kuat, yang mana kita mengatakan mustahil and impossible berlaku kesilapan, berlaku pendustaan. Pendustaan tu memang sama sekali tidak akan berlaku. Kan sampai 4 riwayat nak berlaku, pendustaan tu memang confirm tak akan berlaku. Tetapi kesilapan pun mustahil berlaku. Pendustaan tu memang tak ada dah. Tapi kesilapan tu pun mustahil berlaku. Sebab 4 riwayat sampai 4 yang sahih berlaku, berlainan riwayat. Jadi maka di situ sampai mutawatir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk makluman kita, ayat Quran, setiap huruf dan setiap cara bacaan ayat Quran dan 7 qiraat di dalam yang kita belajar ni, salah satu daripada 7 qiraat yang masyhur, qiraat riwayat Asim, Imam Hafs. Kan? Selain daripada tu ada lagi 6. Kan? Semuanya adalah diriwayatkan secara mutawatir. Cara membaca Al-Quran, ayat Quran, setiap hurufnya adalah mutawatir. Kenapa kata mutawatir? Sebab umat Islam ni, negara umat Islam ni ada beratus negara, puluh negara tuan-tuan.
Setiap negara ada berapa banyak tok guru pusat pengajian, berapa banyak. Setiap pusat pengajian belajar Al-Quran yang sama. Tok guru yang berlainan, guru-guru yang berlainan sampai kepada sahabat yang berlainan, sampai kepada Rasulullah. Makna dia, bila kita pergi Mekah, kan, orang negara lain datang ke Mekah, dengar bacaan Quran, oh bacaan ni betul. Orang ni kata dengar, oh betul bacaan macam ni. Betul bacaan macam ni, betul bacaan macam ni. Nampak tak? Jadi membaca bacaan Al-Quran ni adalah perkara yang pertama sekali mutawatir. Lepas tu hadis-hadis yang masyhur. Hadis-hadis yang masyhur pun kebanyakanlah mutawatir. Mutawatir ni adalah mustahil berlaku kesilapan padanya. Riwayat yang begitu banyak. Dan status mutawatir ni adalah yakini. Sebab tu dia kata hadis mutawatir dan masyhur adalah yakini. Kita yakin. Kita yakin. Cuma bilangan tidak terlalu banyak. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW. Jadi kenapa hadis ni tidak banyak yang mutawatir? Kebanyakannya mutawatir ni confirm ayat Quran. Kerana di zaman Nabi SAW adalah satu perkara yang merisaukan Rasulullah ialah bercampurnya hadis dan Quran. Ini Nabi risau. Oleh kerana itu di zaman Nabi SAW, di zaman penurunan, zaman Rasulullah zaman penurunan wahyu, maka Nabi pernah melarang. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah melarang untuk menulis hadis. Nabi pernah larang, jangan tulis hadis. Cuma yang boleh ditulis adalah ayat Quran sahaja. Hadis jangan tulis. Quran tulis. Jadi Nabi sangat menjaga bacaan Quran, penjagaan Quran, hafalan Quran, penyimpanan Al-Quran, pemeliharaan bacaan Al-Quran tu Nabi SAW sangat jaga. Dan Nabi suruh tulis Quran. Hadis Nabi tak. Pertama hadis Nabi suruh hafal, ingat. Ini pada awal-awal Islam ya. Kerana Rasulullah risau dan takut hadis tu bercampur dengan Quran. Tetapi bila dah berlalu satu masa, satu zaman, di akhir-akhir Islam, Rasulullah SAW telah membenarkan dan memerintahkan untuk menulis hadis. Dalilnya ialah pada satu hari Nabi telah menyampaikan hukum hakam yang berkaitan dengan zakat dan sebagainya. Maka ada satu orang sahabat yang mana dia sepatutnya hadir untuk mendengar taklimat berkaitan dengan perkara tersebut, lepas tu dia tidak dapat hadir. Maka dan sahabat tersebut dipanggil Abu Syah. Maka Rasulullah telah perintahkan kepada sahabat-sahabatnya, uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan bagi pihak aku hadis-hadis ini untuk dihantar kepada Abu Syah supaya dia dapat jadi wakil aku di satu tempat untuk dia menyampaikan kepada kaum dia. Maka Nabi perintahkan untuk tuliskan bagi pihak. Jadi daripada situ Rasulullah telah membenarkan dan memerintahkan hadis ditulis. Jadi Al-Quran ni pada zaman Abu Bakar dan zaman Umar telah mula ditulis, dan seterusnya dikemas kini, ditulis kali kedua pada zaman Sayyidina Uthman. Maka oleh kerana itu Al-Quran adalah yang pertama sekali mutawatir. Semua ayat-ayat Quran adalah mutawatir. Dan Al-Quran ini dijanji oleh Allah SWT untuk dipelihara. Jadi hadis ahad adalah zanni. Hadis ahad ni ialah hadis yang memiliki satu turuk. Walaupun status hadis itu sahih, tapi dia satu turuk, silsilah sanad sahaja, tapi status dia adalah zanni. Zanni makna dia hampir kepada yakin. Tapi nak kata 100% yakin tu mungkin susah sikit lah. Sebab tu dia kata zanni sahaja. Mungkin 99% betul hadis daripada Nabi tu betul, ya, insya-Allah. 99%. Sebab kata zanni. Sebab apa? Sebab dia diriwayatkan oleh satu turuk. Walaupun semua turuk tu, semua guru tu semua orang yang sahih, kuat ingatan, orang yang baik, soleh, adil, siqah belaka sampai kepada sahabat dan Rasulullah. Tetapi tidak menolak kemungkinan berlaku kesilapan. Maka dipanggil zanni. 99%. Walaupun kita daripada pihak kita kata sahih tu dah boleh digunakan untuk amal, untuk amalan, tidak ada masalah. Okey. Seterusnya
Kita baca hadis yang seterusnya berkait dengan menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri adalah salah. Ini kita kena bacakan pada minggu akan datang lah, kerana syarahannya begitu panjang berkaitan dengan mensyarahkan 15 cabang ilmu. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi semoga apa yang dijelaskan pada malam ni kita dapat memahami dengan lebih faham lagi bahawasanya hadis ni yang tak boleh pakai ni satu saja. Bila status dia maudhu', itu saja tak boleh pakai. Kalaulah hadis tu statusnya adalah daif, ia masih lagi boleh digunakan untuk fadilat amalan, kelebihan amalan, untuk menambahkan semangat untuk melakukan amalan, tidak ada masalah. Hadis yang daif. Kenapa hadis daif tu kata ulama dia adalah lebih tinggi daripada perkataan ulama yang paling alim sekali. Kenapa? Kerana ia adalah hadis. Ia tetap hadis Nabi. Yang menjadikan dia daif sebab ada perawi-perawi yang lemah ingatan dan sebagainya. Jadi dari segi zanni dia tu, zanni hampir berat kepada yakin itu, ia adalah daripada perkataan Nabi SAW juga. Walaupun status itu adalah daif. Tapi setengah masyarakat, setengah orang yang tak faham ilmu mustalah hadis, dia telah menolak kan 100% hadis daif. Bukan itu saja, bahkan hadis hasan semua dia tolak, dia nak pakai yang sahih belaka. Lepas tu yang sahih tu pula dia nak pakai yang dalam Bukhari Muslim je, yang lain tak mau. Kan? Dengan alasan. Lepas tu dia tolak pendapat-pendapat mazhab itu dalam hukum fiqh, semua dia tolak belaka. Semua amalan nak pakai hadis sahih belaka. Kan? Soalan ni saya pernah tanya, saya pernah hadir satu seminar bersama Syekhul Azhar, pemangku kepada Syekhul Azhar, Syekh Usamah. Siapa kenal Syekh Usamah? Dia pernah datang kat negeri Pahang pada satu masa dulu. Type dalam YouTube Syekh Usamah. Salah seorang pada Syekhul Azhar. Saya sendiri tanya soalan ni kepada dia. Saya tanya, kita tahu jawapan. Kita tanya supaya nak dapat manfaat pada orang ramai kan. Saya tanya, tuan, ada satu golongan umat, dalam kalangan umat pada hari ini, mereka mengatakan kita tak perlu amalkan fiqh-fiqh ni semua, tak perlu. Kita amalkan hadis sahih. Sahih hadis, sahih Bukhari, Muslim saja. Yang lain semua kita tak perlu amalkan. Sebab kita tak pasti kebenaran dia semua, maka kita amalkan hadis sahih belaka. Apa pendapat tuan berkenaan dengan perkara? Maka Syekh Usamah ni dia jawab. Dia jawab apa? Dia beritahu asas di dalam Islam ni, hukum syariat kita ni, Ahlussunnah wal Jamaah ni, sekurang-kurangnya ada 4 asas. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qiyas. Asas ni 4. Dan keempat-empat ni juga ada dalilnya. Ijma' ada dalil daripada hadis dan Quran, dan juga qiyas juga ada dalil daripada nas-nas yang sahih, daripada kisah-kisah Rasulullah SAW, daripada hadis, semua ada. Maka sudah ditelati, maka Ahlussunnah wal Jamaah ni dia mesti pegang sekurang-kurangnya pada 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka contoh mudah daripada Syekh Usamah dia beritahu, apabila kita mengatakan nak mengamalkan hadis sahih, maka di sini 50% daripada agama dia, daripada 4 ni, 25 ni, makna dia 2 ni dah tak ada dah. Ijma' dah tolak awal dah. Maka 50% daripada amalan agama dia tu dah tak ada dah rugi dah. Lepas tu pula dia nak amalkan Quran dengan hadis sahih. Kan? Hadis ni pula yang boleh diamalkan banyak. Dah hadis sahih tu cukup banyak. Yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim tu tak banyak mana. Sebab Imam Bukhari sendiri bagi tahu, aku telah memilih daripada 600,000 hadis sahih. Banyak. Aku pilih lebih kurang dalam 5,000 hadis. 5-6,000. Mana tak banyak lah hadis sahih yang dipilih. Mana dia, maksud Imam Bukhari ni nak beritahu, banyak lagi hadis sahih yang tidak terkandung dalam kitab aku, di luar kitab aku.
Yang ada kitab aku semua sahih, tapi yang dua kitab aku tu banyak lagi yang sahih yang tidak dimasukkan. Jadi di situ pun hadis ni pun dia nak amalkan Bukhari Muslim yang sahih je, maka berapa peratus je ni dah tolak. Lepas tu bila dia menolak ijma', qiyas sebahagian besar daripada hadis, bermakna dia tidak mentaati perintah Allah yang menyuruh kita mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi, udkhulu fi silmi kafah, Islam tu secara keseluruhan, tapi dia tak nak ikut secara keseluruhan. Jadi ayat Quran pun separuh tu dia dah tinggalkan. Lepas tu hadis ni pun kebanyakannya dia dah tinggalkan. Maka jadilah agama ni 3 suku. Faham tak agama 3 suku? Agama dia tinggal 25% ke 30% je pengamalan agama dia. Jadi Syekh Usamah bagi tahu, rugi ke tak rugi orang macam ni? Jawabnya rugilah. Kita nak amalkan agama 100%. Tapi mereka nak amalkan agama 25 ke 30% sahaja. Ini jawapan dia. Sebab itu perlulah menuntut ilmu daripada guru-guru yang memiliki sanad. Sanad maksudnya ada sanad guru kepada guru sampailah kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkataan Ibnu Mubarak, laulal isnad laqala an-nas ma syaa ma syaa. Kalaulah tidak kerana sanad, silsilah sanad guru berguru, maka manusia ni akan memperkatakan apa sahaja yang ia suka. Sesuka hatinya dia akan kata apa sahaja. Ikut nafsu. Masya-Allah. Jadi sampai sekadar ni saja perkongsian kita pada malam ni, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada kelemahan saya, tutup majlis dan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.